Palestin 27 Oktober 2023. Kehadapan saudara seislamku Al-Fatih yang kini berada di bumi Gaza, Palestin. Tujuanku menulis surat ini adalah untuk bertanya kabarmu dan saudara seislamku yang lain di sana. Aku di sini sedih mendengarnya. Ada kanak-kanak yang mati di depan mata. Ada perumahan yang hampir semua hancur lebur yang boleh dikatakan seumpama debu. Rejim Zionis seperti dijunjung merakah kepala, dipikul runtuh bahu, meletakkan pemerintah yang amat kejam sekali. Mereka seperti tiada hati perut melihatkan kanak-kanak Palestin dalam kesengsaraan dan sanggup membunuh rakyat Palestin di hadapan mata sendiri. Rakyat Palestin yang bagaikan telur yang berada di bawah tanduk, kanak-kanak yang meninggal dunia akibat runtuhan bangunan, cebisan mayat yang berada di sekeliling tempat akibat pengeboman yang berlaku dan tiadanya makanan dan minuman untuk dialas perut. Sahabatku semayang, sesungguhnya Allah tidak akan menguji hamba-Nya jika mereka tidak mampu untuk menghadapinya. Teruskanlah berdoa kepada Allah agar mereka mendapat balasan yang terjinkan. Sahabat kami, baru-baru ini saya terbaca di akhbar tentang tanah suci Palestin dibom oleh tentera-tentera rejim Zionis. Impak daripada isu pengeboman itu sungguh dahsyat sehingga musnah harta benda dan bangunan-bangunan. Ramai juga yang syahid. Oleh itu saya berharap agar kami sentiasa dalam perlindungan ilahi. 24 November 2023. Assalamualaikum sahabat Islamku di Gaza. Tujuan ku tuliskan warkah ini buat bertanya khabar saudara dan saudariku di sana. Apa khabar? Alhamdulillah kami sekeluarga di sini sihat-sihat saja. Sahabatku Abu Ubaidah, baru-baru ini tular di seluruh dunia akan pengeboman di sekitar Gaza dan tebing barat Palestin. Malahan tentera pembebasan Palestin Brigade Al-Qassam yang menentang operasi besar-besaran yang dilakukan Zionis Israel menerima pelbagai kecaman, makian, hinaan dan kata-kata kesat. Paling tidak masuk akal mereka dituduh sebagai pengganas. Namun setiap tindakan dilakukan oleh tentera Zionis dibela sebagai bentuk pertahanan. Sahabatku Abu Ubaidah, keadaan kucil-kacil tidak keharuan, tangisan di mana-mana. Anak kecil, warga emas dan wanita tidak berdaya dibunuh tanpa belas kasihan. 24 badan buaya terangkat 14300 di Pont Tebal Pulau Pinang 24 November 2023. Menemui sahabatku tercinta Safia yang kini berada di bumi Gaza, Palestin. Apa kabar anda sekeluarga? Saya harap anda sekeluarga sentiasa dilindungi Tuhan dan diberikan kekuatan menghadapi keadaan di sana. Kami rakyat Malaysia hanya mampu berdoa. Maafkan kami tidak menolong kamu dari aspek fisikal. Hanya kunut nazilah yang menjadi bantuan kami buat rakyat Palestin. Perkara ini membuat hati saya sedih apabila mendengar bahawa bumi Gaza, Palestin dibom oleh tentera-tentera Israel. Terdapat ramai nyawa yang diragut oleh tentera Israel, termasuklah kanak-kanak. Nyawa mereka umpama telur di hujung tanduk. Terdapat kanak-kanak yang menggigil dan menangis mencari ibu bapa mereka. Baru-baru ini aku mendapat berita bahawa bumi Gaza kembali bermandi darah. Tentera Zionis tidak henti-henti menyerang Palestin sejak dahulu kala lagi. Rakyat Palestin terus dihalau dan diusir keluar daripada tanah air. Al-Obama perlu terus tabah menghadapi sengsara ini demi mempertahankan tanah air umat Islam daripada dipijak oleh tentera Zionis. Menemui kembali sahabat setiaku Palestin yang kini berada di Gaza, Palestin. Apa khabar? Saya berharap semoga Palestin sekeluarga sentiasa sihat dan ceria. Tujuan saya menulis surat adalah untuk menanyakan khabar saudari dan rakyat di Palestin. Sahabatku Palestin, saya mendengar berita dan artikel mengenai pengeboman Zionis terhadap rakyat Palestin dan hampir separuh daripada rakyat Palestin telah meninggal dunia. Sudah buat Palestin. Setelah saya mendengar kuliah Maghrib yang disampaikan oleh Pak Iman, saya berasa amat sedih akan saudara saya di sana. Setelah 5 minit akan ada seorang kanak-kanak yang terbunuh. Keadaan di sana amat tidak menyenangkan. Bunyi bom yang tak berhenti membuatkan kanak-kanak menangis. Sahabatku Aisyah, saya terbaca artikel di dada akhbar dan menuntut Indonesia tentang rejaman Zionis terhadap Palestin. Saya berasa amat sedih melihat kanak-kanak yang berada dalam keadaan kritikal dan yang memiliki kebutuhan. Hospital di Palestin dibom, sekolah juga dibom, para penduduknya juga dibom oleh rejim Zionis Yahudi, laknatullah. Sahabatku Semaya,
Baru-baru ini saya telah membaca di akhbar dan saya menonton di televisi mengenai bumi Gaza telah dibom secara besar-besaran oleh krisis Israel. Saya melihat ramai yang sudah kehilangan keluarga kerana bom datang menghampiri 24 jam. Anak-anak menjadi yatim kerana ibu bapa dibunuh oleh tentera Zionis. Penduduk bumi Gaza kelaparan akibat bekalan makanan telah pun habis. Menemui saudariku Haura Madinah yang kini sedang berada di Gaza, Palestin. Bagaimana kabar saudari di sana? Saya di sini baik-baik sahaja. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk memberikan sokongan kepada saudari di sana. Saudariku Haura, sejak kebelakangan ini terdapat banyak berita yang menyedihkan dari Palestin di media sosial. Saya berharap saudara sentiasa kuat dan sabar melindungi Palestin. Semoga Yahudi Zionis mati di tanganmu. Wahai saudara se-Islamku, Abu Ubaidah, yang kini sedang berjuang mempertahankan hak orang Islam di Palestin daripada serangan Zionis Israel, laknatullah. Tujuan saya di sini adalah kerana mempunyai rasa keinginan untuk bertanya tentang keadaan saudaraku di sana. Baru-baru ini saya ternampak di media sosial tentang isu semasa di bumi Palestin, iaitu serangan yang bertubi-tubi dari Zionis Israel sehinggalah sekarang yang masih belum ada penamatnya. Sahabatku wahai, Gaza yang terletak di bumi Palestin kini berada dalam hujan bom yang berleluasa sehingga bangunan-bangunan di sana sudah pun menjadi debu. Kebanyakan masyarakat di Palestin, terutamanya kanak-kanak dan bayi, telah pun syahid dan ada segelintir yang sudah pun bergelar yatim-piatu. Menemui sahabatku Muhammad Amin yang kini berada di bumi Gaza. Saya berharap semoga saudaraku Amin sekeluarga tabah dalam menghadapi ujian dalam mempertahankan agama Islam dari kejahatan rejim Zionis. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menanyakan tentang keadaan penduduk di Gaza. Wahai saudara yang kekasihi, bagaimanakah keadaan di Gaza pada masa kini? Saya berasa simpati terhadap apa yang berlaku kepada penduduk di sana. Setiap hari saya membaca berita tersebut sambil boleh kangen air mata. Hanya doa sahaja yang dapat saya kirimkan kepada saudara di sana. Surat buat Palestin. Wahai sahabatku Muhammad yang sedang berada di bumi Gaza, apa kabar sahabat dan keluarga di sana? Saya berharap semoga sahabat dan penduduk di bumi Gaza sihat dan sentiasa dilindungi oleh Allah SWT daripada kekejaman Zionis Israel. Surat untuk Palestin. Kehadapan sahabatku Abdul Muslim yang kini berada di Gaza, Palestin. Sahabatku Abdul Muslim, saya risau akan keadaan kamu di Gaza. Kini kota Gaza dipanggil kota berdarah. Hancur hatiku apabila melihat mayat-mayat sahabat seperjuangan Islam bergelimpangan di merata Tuhan. Kanak-kanak sudah tidak boleh pergi ke sekolah seperti kanak-kanak yang lain. Orang yang sudah berusia tetap berjuang hingga hembusan nafas terakhir. Sahabatku Hamzah, aku ada melihat berita berkenaan keadaan terkini di Gaza. Jumlah mati syahid telah mencecah hampir 15,000 orang. 2/3-nya terdiri daripada golongan kanak-kanak dan wanita yang tidak berdosa. Sedihnya, tidak ada satu pun negara Islam yang mampu menghantar sukarelawan untuk bersama-sama memerangi tentera Zionis laknatullah. Apa yang lagi menyentuh hati apabila media-media barat mula mengeluarkan pelbagai tuduhan dan fitnah terhadap tentera Hamas. Mereka mengatakan bahawa Hamas yang mula menyerang Israel dan tentera Zionis hanya ingin mengambil balik hak mereka. Inilah gambaran seburuk-buruk fitnah manusia. Baru-baru ini, saya terlihat di media sosial tentang rakaman seorang kanak-kanak Palestin yang membuatkan hati saya sebab. Dalam rakaman itu, kanak-kanak itu mengatakan bahawa dia ingin ke syurga dan syurga lebih banyak makanan daripada tersebut. Sahabat, saya di sini ingin memberikan bantuan tetapi apakan daya. Saya ingin mengucapkan takziah atas kebahagiaan keluarga kamu dan janganlah bersedih kerana mereka sedang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga memahami perasaan kamu, wahai Ebron, dan saya turut bersimpati atas pemikiran mereka. Apa salah mereka terhadap Zionis Israel yang sanggup membunuh mereka tanpa belas kasihan? Saya terjumpa sebuah rakaman video tentang seorang kanak-kanak Palestin yang tanya, adakah dunia tidak melihat kami? Yang bermaksud, dunia sedang lalai dan reka sedangkan rakyat Palestin sedang merana mempertahankan hak mereka. Sesungguhnya hati saya luluh membaca dan melihat isu ini. Saya amatlah sedih apabila mendengar berita ini. Dahulunya Palestin sebuah negara yang bebas daripada penjajahan tentera Zionis. Tapi kini Palestin dijadikan sebagai sampah semata-mata sahaja. Saya juga terdengar bahawasanya bangsa Yahudi menginginkan Masjidil Aqsa
kerana mereka mendapati di bawahnya terdapat makam Nabi Sulaiman alaihi salam. Sahabatku, saya selalu melihat dan mendengar berita tentang Palestin yang sedang berjuang mati-matian demi mempertahankan negara Islam agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah seperti tentera rejim Zionis. Saya juga turut berduka cita kerana kamu dan warga Palestin terpaksa menempuhi cabaran seperti ini. Saya juga berasa amat kasihan kepada orang-orang di sana, terutamanya kanak-kanak yang kelaparan, kehausan dan di dalam kesakitan. Saya juga tahu kamu semua sedang berada di dalam ketakutan kerana dikelilingi suasana huru hara. Saya di sini bersedih apabila membaca isu ini. Saudara-saudara yang lain juga hendak membantu saudara di sana. Tapi apakah daya saya dan saudara yang lain amat bersentuh hati apabila kami tidak dapat menolong mereka akibat pihak di sana tidak menuntut sepadan untuk hadir ke sana. Saya tidak mampu menahan air mata apabila sahabat-sahabat kami tidak berjumpa dari serangan yang amat kejam. Nasihat saya untuk kamu ialah jaga diri. Tetap tabah dengan setiap dugaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kamu jangan sedih. Selalu ingat kepada pencipta kita. Berdoa dekat Allah supaya dapat menghindari musibah. Sahabat seperjuangku, Abu. Saya harap kamu akan sentiasa ingat nasihat saya. Saya juga berharap supaya saya akan berjumpa dengan kamu. Yang benar, sahabatmu, Raikal. Saya ingin memulakan bantuan, namun apakan daya. Perasaan kasihan kepada rakyat Palestin terukit dalam hati kami di sini. Kami teruskan berdoa kepada Allah SWT supaya memberi pertolongan kepada rakyat Palestin. Sahabatku Omar, saya terdengar berita bahawa angka mati syahid di Gaza telah mencecah 13,000 orang, manakala yang tercedera kini berjumlah 50,000 orang. 1/3 daripadanya ialah dari golongan kanak-kanak dan wanita. Saya juga terdengar kawasan perumahan di Gaza hancur dan musnah. Bukan saja itu, hospital dan sekolah juga habis musnah akibat beribu bom yang dihantar oleh rejim Zionis. Di Palestin berlaku kematian dan ramai yang syahid dan tercedera. Ia membuatkan hati saya sedih dan saya ingin membantu dengan mendoakan saudara yang berada di sana. Bukan hanya pada sekarang. Saya juga berharap sama kita jumpa lagi dan harapan saya kepada kamu. Semoga bersabar dan sentiasa berdoa, sahabatku Harith. Apakah daya saya di sini tidak dapat menolong tetapi hanya mampu menyampaikan doa. Saya berasa amat sedih dan tersentuh hati akan berita ini. Saya risau akan nasib kanak-kanak di sana. Tidak boleh belajar, makan dan minum serta rumah yang selesa. Lainlah kami di sini. Sudah dapat semuanya tetapi tidak bersyukur. Ingatlah Yasir. Allah hanya menguji orang yang mampu menempuhinya sahaja. Walaupun kita tidak sama bahasa tetapi kita punya hati yang sama. Surat untuk Palestin 24 November 2023. Kehadapan sahabatku Ali Ubaidah yang kini berada di Palestin. Apa khabar? Saya berharap semoga Ali sekeluarga selamat. Tujuan saya menulis surat ini untuk menanyakan keadaan penduduk di Gaza yang diancam oleh tentera rejim Zionis laknatullah. Sahabatku Ali, saya terbaca di media sosial bahawa bumi Gaza sedang berlaku pertumpahan darah untuk mempertahankan agama Islam. Saya ingin membantu, tapi apakah daya saya tidak dapat bantu. Saya hanya mampu berdoa supaya Palestin mendapat keamanan. Sahabatku Ahmad Yasir, hati sangat terkejut dan sedih apabila mengetahui satu persatu bom dijatuhkan di Gaza. Dengan satu bom yang dijatuhkan, banyak nyawa diragut. Ramai kanak-kanak hilang ibu bapa di sana. Saya sekeluarga di Malaysia turut bersimpati kepada apa yang berlaku di Palestin. Di Malaysia, ramai orang yang memboikot makanan dan produk yang menyumbang kepada Israel yang digunakan untuk membeli senjata untuk menaung Gaza di Palestin. Kami tidak mampu untuk pergi ke sana untuk menghulurkan bantuan. Lori-lori kami yang membawa bantuan seperti air, makanan dan ubat-ubatan ditahan oleh tentera Israel. Sahabatku Umar, bersabarlah dengan segala ujian yang diberi. Kami di sini sentiasa memberikan pertolongan dan sering mendoakan agar Palestin terselamat dari segala ancaman Zionis. Kami di sini berharap agar Palestin diberikan kebebasan. Sahabatku Umar,
Saya tahu kamu berharap agar negara kamu selamat seperti negara Islam yang lain. Saya berharap agar rakyat Palestin berdaya memerdekakan negara Palestin. Wahai saudaraku Ali yang sedang berjuang demi agama Islam di bumi Gaza, Palestin. Saya terdengar bahawa Israel melepaskan 1,000 bom di bumi Palestin. Perkara ini membuatkan saya sedih kerana rumah penduduk bumi Gaza hancur dibom oleh Zionis laknatullah. Saya juga terdengar Zionis meletupkan hospital yang menyebabkan ramai pesakit mati di bom dan menyebabkan orang ramai tidak mendapat rawatan dengan sempurna. Saudaraku Ali, saya ingin menasihati kamu agar tetap bersabar dan tabah menghadapi ujian ini. Saya juga ingin kamu tetap seasa menentang Zionis laknatullah. Saudaraku, janganlah bersedih. Ini semua ujian daripada Allah. Suatu hari nanti kemenangan akan berpihak kepada Palestin. Kami tidak mampu memberikan semangat seperti senjata api, tetapi kami ada lebih baik dari itu, iaitu doa. Dengan doa ini, saya berharap semoga bumi Palestin merdeka selepas 70 tahun dirampas tanahnya oleh Zionis itu.